Bab mani mengenai kain. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Hammam bin Al-Harith bahawa beliau pernah berada di rumah Aisyah, maka beliau berihtilam. Seorang hamba perempuan Aisyah telah melihatnya ketika dia sedang membasuh bekas junub dari kainnya, atau dia membasuh kainnya. Maka dia menceritakan kepada Aisyah. Terus Aisyah berkata, laqad ra'aituni, aku ingat betul, aku ingat benar-benar. Laqad ra'aituni, aku nampak aku. Yani aku ingat betul, seolah-olah aku masih lagi nampak aku ketika mana menggonyoh, ketika mana aku menggonyoh kain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Aswad bahawa Aisyah berkata, aku selalu menggonyoh mani dari kain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersembahyang menggunakan kain itu. Abu Daud berkata, wafaqahu Mughirah bin Miqsam. Mughirah, Abu Ma'syar dan Wasil telah meriwayatkan sama sepertinya. Ini sama seperti Hammad. Wa wasala wa rawahu al-A'mash kama rawahu al-Hakam. Sementara A'mash telah meriwayatkan hadis ini seperti yang telah diriwayatkan oleh Hakam. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Amr bin Maimun bin Mihran. Beliau berkata, saya telah mendengar Sulaiman bin Yasar berkata, saya telah mendengar Aisyah berkata bahawa beliau membasuh mani dari kain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, kemudian saya nampak ada tumpukan pada kain itu, satu tumpuk ataupun beberapa tumpuk bekas basuh pada kain itu. Bau-bau lis-sabi yusibu thawb. Ini bab air kencing kanak-kanak mengenai kain. Diriwayatkan dari Ummi Qais binti Mihsan, diriwayatkan dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud dari Ummi Qais binti Mihsan bahawa beliau telah membawa seorang anak kecilnya yang belum lagi memakan makanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendudukkan budak itu pada haribaannya. Fabala, lalu budak itu kencing di atas kain baginda. Fada'a bima'in fanadhahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun meminta air, lalu baginda nadhahu, merenjisnya, walam yaghsilhu, dan tidak membasuhnya. Diriwayatkan dari Lubabah binti Al-Harith, beliau berkata, Husain bin Ali radhiyallahu anhu pernah berada di dalam haribaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia terkencing, lalu dia kencing di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pun kata Lubabah, pakailah kain, yakni kain lain, dan berikan kepadaku kainmu itu, biar saya basuhkan. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang perlu dibasuh hanyalah air kencing perempuan, yakni kanak-kanak perempuan. Air kencing kanak-kanak lelaki hanya direnjiskan. Diriwayatkan dari Abu Samh
Beliau berkata, saya berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda apabila mahu mandi berkata, palingkan belakangmu kepadaku, pusingkan belakangmu kepadaku. Qala, kata perawi ini Abu Samh, maka saya pun pusingkanlah belakang saya untuk melindungi dia. Setelah itu dibawakan Hasan atau Husain radhiyallahu anhuma. Lalu Hasan atau Husain itu kencing di atas dada baginda. Saya pun bawa yakni air untuk membasuhnya. Nabi SAW bersabda, air kencing kanak-kanak perempuan dibasuh, air kencing kanak-kanak lelaki direnjiskan, yakni direnjiskan sahaja. Abbas berkata, haddatsana Yahya bin al-Walid qala Abu Dawud. Siapa Yahya ibn al-Walid? Yaitu Abu Za'ra. Harun bin Tamim berkata, diambilnya dari Hasan, bahwa Hasan berkata, al-abwal kulluha sawa'un. Air kencing semuanya sama. Air kencing semuanya sama. Diriwayatkan dari Ali lagi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, air kencing kanak-kanak perempuan perlu dibasuh, dan air kencing kanak-kanak lelaki direnjiskan malam yat'am, selagi dia tidak memakan, yakni apa-apa selain daripada susu ibunya. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Nabiullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka perawi menyebutkan makna yang sama dengan hadis yang tersebut sebelum ini, tetapi dalam riwayat ini dia tidak ada menyebutkan malam yat'am, selagi budak itu tidak makan. Zada, dia hanya ada menambahkan, dia menambahkan qala Qatadah berkata, hadza ma lam yat'ama at-ta'am. Hukum ini selagi kanak-kanak itu, baik lelaki ataupun perempuan, belum makan makanan. Kalau mereka telah memakan yakni makanan, yakni selain daripada susu ibunya, ghusila jami'an, kedua-dua air kencing kanak-kanak lelaki dan perempuan itu perlu dibasuh. Diriwayatkan dari Hasan, dari ibunya, yakni Hasan Basri, dari ibunya, beliau berkata bahwa beliau pernah nampak Ummu Salamah mencurahkan air ke atas air kencing kanak-kanak lelaki malam yat'am, yang belum makan. Kalau sudah makan, ini semua makan ni maksudnya sudah makan ni, selain daripada susu ibu dia, ghasalathu, beliau membasuhnya, yakni Ummu Salamah membasuhnya, dan beliau Ummu Salamah selalu membasuh air kencing kanak-kanak perempuan. Itulah beberapa hadis yang kita baca malam ni. Bab yang mula-mulanya berkenaan dengan air mani yang kena kain. Apa hukumnya? Air mani itu sendiri najiskah atau tidak najis? Dan kalau najis, najisnya setara mana? Itu nak cerita di sini. Dan apa kalau yang kata tidak najis, bila tidak najis maknanya adakah sekadar kita kena tubuh atau kena kain, hak tu saja tidak perlu dibasuh, atau boleh lagi hak lain-lain daripada tu? Itu banyak perkara lah berkait dengan air mani. Baiklah, dari segi
Najis atau tidak najis ini dia ada khilaf ulama dalam masalah ni. Kalau kita dalam kitab kita ni pun ada, mana ada kitab ni boleh tengoklah muka surat 112. Ada sebut sini. Ulama berbeza pendapat tentang suci atau tidak sucinya air mani. Fadhhaba Malik wa Abu Hanifah ila najasatihi. Ila najasatihi. Malik dan Abu Hanifah mengatakan najis. Ini yang disebut di sini. Selain daripada mereka ini ramai lagi yang lain, seperti Sufyan Ats-Tsauri, Laits bin Sa'ad dan Hasan bin Hayy, dan ramai lagi yang lain. Cuma disebut ringkas inilah najis. Cuma Abu Hurairah, beza dia apa? Kedua-duanya kata najis. Tetapi Abu Hanifah kata lagu mana? Memadai dengan digonyo, dengan kita buat gini, gesek-gesek gitu, ataupun gonyo lah. Kalau air mani itu sudah kering, najis. Tapi kalau air mani itu sudah kering, pada gonyo gitu, dengan kuku kah, kutih, ataupun gonyo gitu kah, gesek-gesek gitu, ataupun dengan kayu kah, cocok-cocok gitu, memadai, tak perlu basuh. Tu dia kata gitu. Tapi kalau masih basah, kita kena basuh. Untuk pakai lah, untuk pakai buat semaya. Kalau tidak nak buat semaya, tak apa. Tak gonyok pun tak apa. Ni kalau nak buat semaya, hak berkait dengan suci lah, perkara yang perlu kepada suci. Ini juga satu riwayat dari Imam Ahmad. Imam Ahmad pun satu riwayat daripada dia berpendapat begitu. Malik berkata, tak dapat tidak air mani ni kena basuh, sama ada hak masih basah ataupun hak sudah kering. Kering dah pun tak memadai, dia sepuluh najis lah, sepuluh najis lain, supaya kencing. Kalau sudah kering pun kena basuh juga. Gitu. Dia pakai gitu. Laits berkata, ni hak dalam kitab ni, dalam kitab ni Badlul Majhud, najis, air mani ni najis. Tetapi kalau orang semaya dengan memakai kain hak kena air mani ni, tidak perlu diulangi semula semaya dia tu. Maknanya najis dia tu ringan lah, tidak berat, najis. Tapi kalau katakanlah seseorang tu nya semaya pakai kain tu, dalam keadaan dia tidak sedar lah, dalam keadaan dia tidak sedar, apakah dia kena ulang semula semaya? Tak payah ulang. Laits bin Sa'ad ini imam orang Mesir di zaman dahulu. Imam mujtahid yang berada di Mesir. Hasan Basri berkata, ini pendapat Hasan Basri berkata, dia kata sembahyang tidak perlu diulangi kerana air mani terdapat pada kain. Walaupun banyak air mani pada kain itu banyak. Tetapi kalau air mani itu ada pada tubuh, mana-mana bahagian tubuh kita, kita telah semaya dah dalam keadaan kena ulas semula semaya, walaupun sedikit hak kena tubuh tu. Kalau kena kain tak apa, banyak. Tapi kalau kena tubuh tak boleh, walaupun sikit. Itu pendapat Hasan Basri. Mana kalau kena sikit pun tak boleh. Lepas tu kalau air mani hak basah, macam mana tidak kena tubuhnya? Yang jadi kena tubuh lah. Tak lah, mana mani ni kalau tidak basah lah, kalau tidak basah. Air mani kita kau air mani orang lain kau, mana guna kain dia hak kena air mani, maknanya tak apa, tidak perlu diulangi sembahyang kerana memakai kain yang terkena air mani sendiri kau, air mani orang lain kau tak kira. Tapi kalau hak kena tubuh tak boleh mengikut dia. Ini beza pendapat ni. Ramai ulama yang lain pula berpendapat bahawa mani itu suci. Mani itu suci. Di antara yang diriwayatkan, orang-orang yang diriwayatkan daripada dia tentang sucinya air mani ni, mengikut pendapat dia nya, iaitu Ali bin Abi Talib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibnu Umar, Aisyah. Itu di kalangan sahabat. Di kalangan imam-imam mujtahidin pula kemudian Daud Zahiri, Ahmad, dalam
dua riwayat dia yang paling sahih daripada dua riwayat dia. Sebenarnya ada 3 pendapat Imam Ahmad dalam masalah ni. Tapi dalam dua riwayat yang lebih sahih, di antara dua riwayat hak lebih sahih daripada dua tu, dia mengatakan suci. Dan inilah juga mazhab Syafi'i dan ashabul hadis, ulama-ulama hadis mengatakan suci air mani. Jadi ashabul hadis ini mana tidak anak buah Syafi'i tak suku zakat orang lain. Ramai lagi ashabul hadis ni, supaya Imam Abu Daud yang orang panggil ashabul hadis lah. Imam Abu Daud, Imam Bukhari, Imam Muslim tu ashabul hadis. Itulah dari segi mazhabnya. Kemudian orang hak kata suci air mani ni pun suci dari segi pakai, hak kena tubuh hak tadi ataupun hak kena kain tu kita sudah tengok dah perbezaan dia. Bagi orang yang mengatakan suci kena kain, kalau kena tubuh pun tak apalah. Untuk buat sembahyang tak perlu basuh, maknanya tak perlu basuh. Tapi ini bukan bermakna apabila kata suci itu boleh dimakan, boleh ditelan. Suku waktu tu suku ada benda yang makan tak boleh, tapi kalau kita tepuk tak apa. Tepuk tak apa. Supaya kita kata ganja misalnya, dadah kalau kita kata dalam poket tak apa, maya makan tak boleh. Ada hak tak apa, ada hak tak boleh. Begitu. Jadi air mani ni pun lagu tu juga. Walaupun kata suci itu maknanya kalau ada dalam poket kita ke, ada di baju, tak apa. Tidak kata najis, kena semaya semula, tak sah semaya, tidak. Begitu juga kalau bunga popi, kalau kita kata ganja tu ada dalam poket, tak apa, sah semaya. Makan tak boleh, suku tu suku. Tapi kalau arak tak boleh, arak tak boleh. Arak tak boleh, kena tubuh, kena pada kain ke apa tak boleh. Makan pun tak boleh. Minum pun tak boleh, kena kain pun tak boleh. Itu kalau arak, beza. Kalau alkohol, pula alkohol, itu pun banyak khilaf. Alkohol banyak khilaf. Terutamanya dalam mazhab Hanafi, dia luas masalah alkohol ini. Alkohol kalau yang diambil daripada bahan-bahan selain daripada buah anggur, daripada buah nenas ke, buah limau ke, apa-apa lagi lah, bahan-bahan lain, itu tidak najis bagi mereka, tidak najis. Maknanya kalau air wangi itu dimasukkan alkohol daripada bukan buah anggur, tak apa bagi mereka. Sebab yang dikatakan arak, alkohol haram itu, iaitu hak daripada buah anggur sahaja bagi dia. Tetapi arak tu semua daripada buah nenas ke, buah gapo ke, tak boleh belaka. Semua kata tak boleh belaka. Ni masalah alkohol tu nak guna dia sebagai salah satu bahan dalam apa-apalah, terutamanya dalam air wangi ke, benda-benda yang tidak berkait dengan makan, yang tidak berkait dengan makan, untuk menahankan barang ke apa-apa ke, tak apa. Mengikut mereka tidak najis. Kalau mengikut mazhab Zahiri, alkohol itu kalau tidak untuk makan, untuk air wangi, kalau untuk tahan, tak apa belaka. Hak daripada buah anggur pun tak apa. Hak tak bolehnya minum tu guna, hak tu hak tak boleh. Tetapi mengikut ulama yang mengatakan alkohol itu ibu arak, tak kira lah daripada bahan apa pun tak boleh belaka, maka tak boleh. Apa dalam air wangi, dalam gapo pun tak boleh. Bagi orang yang kata haram tu, bagi orang yang kata dia kira sebagai arak belaka, tak boleh. Dia kira sebagai khamr belaka. Tapi mengikut istilah Imam Abu Hanifah yang dikatakan khamr itu, dalam istilah asalnya hak daripada buah anggur, hak tu saya, hak lain tak apa dia. Tapi minum tu tak boleh laka, supaya hak tu.
Nah, itu dari segi hukumnya. Hak kata suci itu suku. Suci itu suku. Nak makan tak boleh, nak minum tak boleh. Air mani saja. Supaya juga apa ni susu orang perempuan. Susu orang perempuan. Bagi orang yang mengatakan suci lah, kita ambil kata suci. Suci makna kena kain tak apa, tapi bukan makna boleh minum. Kepada orang tua lah, kepada budak tu memang makanan dia, tak kira orang tu. Kepada orang tua mana tak boleh juga, tak boleh juga. Tapi kalau sekiranya ada lah berlaku benar-benar yang seumpama tadi, misalnya isap susu ke ataupun minum air mani ke, itu dikira ganjil lah tu, perbuatan yang ganjil, mengikut agama, ganjil. Dan orang yang seperti itu perlu ditakdib, didisiplinkan dia, dengan cara takzir ke apakah, tengok keadaan. Tengok keadaan. Tapi itu perbuatan seperti itu tidak baik lah, tak boleh dibuat. Jadi ini secara ringkasnya. Dalam riwayat yang kedua pula itu juga dia kata, aku menggonyoh mani dari kain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gonyoh itu maknanya hak sudah kering lah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembahyang, yakni dengan menggunakan kain itu. Lepas pada itu dia guna kain itu. Ini semua menunjukkan bahawa air mani itu suci. Seterusnya dalam riwayat yang ketiga dia kata, Aisyah dia basuh mani dari kain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia basuh pula, bukan gonyoh saja, tapi basuh. Itulah 3 hadis dalam bab ini. Jadi Imam Abu Daud, cara dia nak ceritanya, dia nak cerita lagu mana? Dalil masing-masing ulama. Hak kata air mani itu suci, tidak najis, dia kata gonyoh. Aisyah gonyoh. Gonyoh ni tidak ilah, tidak ilah. Tidak ilah air dia tu. Cuma secara zahir tu ilah lah. Tidak seperti kalau air kencing, tidak memadai dengan kita gonyoh gitu, kita kena basuh. Hak ni gonyoh saja. Dalam riwayat yang kedua, lepas tu Nabi SAW pergi sembahyang gunakan kain itu. Ini menunjukkan tidak najis. Kalau najis, macam mana dia padan dengan gonyoh gitu saja? Itu dalil dia. 2 hadis mula-mula ni iaitu menjadi pegangan kepada orang yang mengatakan air mani itu tidak najis tetapi suci. Tetapi hadis yang ketiga, Sulaiman bin Yasar itu, dia kata Aisyah basuh mani. Basuh. Orang yang mengatakan najis itu dia pegang hak ni lah. Dan hadis-hadis umpama ini, hak ni 3. Banyak lagi hadis-hadis yang lain, banyak lagi yang menyokong hak tu, menyokong hak ni. Ataupun zahirnya nampak menyebelahi hak tu ataupun menyebelahi hak ni, banyak lagi hadis yang lain. Ini contoh. Tujuan Imam Abu Daud buat mari sini, dia nak ceritanya orang yang mengatakan air mani itu najis, dia pegang dengan hadis-hadis umpama inilah yang menyebutkan basuh tu. Kalaulah air mani itu suci, apa basuh? Basuh-basuh ni kerana najis lah. Dia gitu. Kalaulah boleh, tentu dia tidak basuh. Hak tadi, hak kata gonyoh tu, dia pakai lagu mana hak gonyoh? Gonyoh tu dia tidak nak buat sembahyang, dia kata. Imam Tahawi kata Nabi SAW ni dia gonyoh tu, isteri dia gonyoh tu kain tu, dia tidak buat sembahyang, dia buat tidur ke, ataupun dia buat ketika dia buat kerja ke, dia guna kain itu. Bukan untuk buat sembahyang. Dia kata mengikut Imam Tahawi, tidak ada satu pun hadis yang dengan terang, dengan jelas menyebutkan bahawa Nabi SAW pakai kain hak tidak dibasuh, hak kena air mani, hak tidak dibasuh. Padan dengan gonyoh saja, tak ada dalil, tak ada terang. Hak ada sebut gonyoh tu, lepas tu ada sebut gonyoh, hak tu tidak sembahyang. Cumanya dalam riwayat yang kedua ni, afrukul mani min thawbi Rasulillah fayusalli fihi. Situ muskil. Hafiz Ibn Hajar pegang dengan hak ni.
aku gonyoh mani dari kain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda bersembahyang menggunakan kain itu. Ada ni. Sedangkan Imam Tahawi kata tak ada. Maka dia takwil lah ni. Dia takwil. Dia terpaksa kalau ada lagu ni dia takwil. Hafiz Ibnu Hajar kata ini menunjukkan lepas pada gonyoh tu selalu sembahyang. Sebab dia fa li ta'qib. Fa yusalli fi. Lepas tu selalu dia sembahyang. Celah-celah tu tak ada sebut dia basuh kau gapo ke, tak ada. Ini menunjukkan bahawa air mani itu suci, tidak najis. Kalau tidak, macam mana Nabi SAW sembahyang? Dia tak ada sebut tu celah. Lepas tu dia sebut fa ni lepas satu perbuatan terus perbuatan itu berlaku. Lepas gonyoh tu terus dia pakai buat sembahyang. Itu makna fa yusalli fi. Imam Tahawi dan orang dalam mazhab lain lah hak tak terima ni, dia kata fa ni tidak semesti, tak jelas tu. Fa ni memberi makna selalu, lepas satu perbuatan tu perbuatan ni selalu berlaku. Makna lepas gonyoh tu selalu pakai buat sembahyang, tak mesti, kata dia. Tak mesti. Misalnya dalam bahasa Arab dia kata tazawwajar rajulu fawulida lahu. Orang itu berkahwin, lepas tu dia boleh anak. Lepas tu dia boleh anak tu selalu kau? Tidak. Sesuai dengan keadaan dia lah, tempoh dia hak sesuai dengan benda tu lagu mana. Kena 9 bulan dulu barulah beranak. Tapi dia kata fawulidalahu dengan fa. Dia jawab kau tu. Tak mesti, tak terang. Hak ni tak boleh pegang ni. Thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata 'izama fa kasawna al-'izama lahma. Jadi fa berlaku. Kami buat nutfah, lepas tu kami buat segumpal darah, segumpal daging, lepas tu kami buat segumpal daging, lepas tu kami buat gini-gini. Fa berlaku. Apakah jadi daripada air mani kepada waktu tu selalu lepas tu? Dia kata tak. Walaupun guna fa tidak semesti makna gitu. Kadang-kadang makna thumma. Fa di situ dengan makna thumma, kemudian. Kalau dalam bahasa Arab ni dia ada beza. Thumma tu maknanya lama lepas perbuatan yang pertama tu baru berlaku perbuatan yang kedua, lama. Macam perubahan kejadian tadi, lama tu bukan sebentar, lama. Beberapa bulan perubahan tu berlaku, bukan sebentar. Hak ni boleh jadi di celah tu ada basuh. Dia kata apabila ada ihtimal sebab tu dia kata dalam istilah usul fiqh dia kata idza thabata al-ihtimal batala al-istidlal. Apabila sudah terbukti ada kemungkinan itu, tidak boleh lagi kita nak buat dalil dengan hak tu. Tak boleh lagi kita nak buat dalil dengan hak tu. Serupa juga di sini. Cumanya bagi orang hak kata najis tu, Imam Abu Hanifah kata kalau hak kering tak apa, boleh gonyoh. Imam Malik kata tak boleh. Dia khilaf pula situ. Apa lagu tu? Imam Abu Hanifah dia pergi kod lain pula. Dia dalam fiqh dia cara nak menyucikan benda-benda najis ni banyak perkara, bergantung kepada najis itu. Betul kita kata air mani ni najis, tapi najis dia tu setara mana? Adakah sebab najis babi benar? Tidak lagu tu. Dia kata dengan sebab itu ada beza. Sebab itulah Nabi SAW kalau sahabat tanya, dia lalu di tempat yang kotor, tak pakai kasut, kain dia berjela-jela, macam mana dengan kain dia tu? Nabi SAW kata yutahhiruhu ma ba'dahu. Kawasan hak cuci selepas dia tu menyucikannya. Dia kata lagu tu. Dia jawab lagu tu. Lepas tu jalan tempat kotor, lepas tu jalan kau tidak tempat suci pula. Jalan pula lepas suci, hak tu menyucikan dia. Ringan cara dia. Ada ketikanya maknanya setengah-setengah hak suci tu, cara dia suci lagu mana? Dengan cara putih, seperti air mani. Ini pun satu bentuk penyucian juga. Bukan semua najis itu perlu disucikan dengan apa nama ni? Dengan air, tak mesti.
Dengan sebab itu akan datang ada bab ni selepas ni, insya-Allah minggu depan kita akan jumpa tanah. Kalau atas lantai ke apa. Bagi dia tidak semesti kena basuh. Walaupun air kencing anjing sekalipun, nanti kita akan jumpa akan datang. Kalau kena panas cahaya matahari, boleh jadi hilang juga najis. Jadi suci juga mengikut dia. Jadi cara menghilangkan najis mengikut mazhab Hanafi lebih 20 cara. Bergantung kepada benda tu lah. Lebih 20 cara. Dengan sebab itu bagi dia banyak apa ni kemudahan. Sebab tu kalau kita tengok kadang-kadang pelik. Tetapi banyak berlaku orang guna dalam sekarang ni kan basuh, dry cleaning ke apa tu. Dia guna minyak. Kena baju sejuk tu guna minyak gas guna. Basuh dengan minyak gas. Pas suci ke tidak? Situ timbul masalah lah. Kalau basuh dengan air tak cuci, setengah-setengah tu dia cuci dengan benda lagu tu, baru suci. Jadi bagi dia suci. Tidak semesti dengan air kalau kita panggil, tidak mesti. Walaupun kebanyakan ulama mengatakan memanglah kena dengan air, tapi dia kata tengok bergantung kepada benda-benda. Bergantung kepada benda-benda juga. Ada kalanya macam sini. Sebab tu dia kata kalau tidak apa-apa ya dalam hadis ni sebut ni, ada sebut hak kutih, had, ada sebut hak, ada sebut farak, macam-macam bentuk tu. Ada sebut salt. Ini semua memberi makna untuk menghilangkan benda tu. Apabila hilang tu sudah jadi suci, kata dia. Jadi dia kata hak Imam Malik kata kalau kering pun maknanya kena basuh juga. Ni jelas dalam hadis sebut ni tidak basuh. Bahkan dia gonyah gitu saja memadai. Gonyah gitu. Jadi gonyah ini menunjukkan bahawa air mani itu najis. Dia kata cuba mari satu dalil. Yang mana air mani ni kena ke air Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak dibuat apa-apa. Tidak basuh, tidak gonyah, tidak kutih, tidak apa-apa. Ada ke tak ada? Tak ada. Mesti ada ke mana-mana. Ini menunjukkan air mani itu najis. Cuma cara menghilangkan najis dia tu rengeh. Tidak seperti najis-najis lain. Tapi najis juga. Ya, najis juga. Lepas tu kalau nak kira dari segi perbincangan, ulama-ulama rekod ulama ada panjang lah lagi. Hak ni kata lagu ni, hak ni kata lagu ni. Air mani tu kalau najis, air mani tu nabi-nabi pun jadi daripada air mani. Patutkan najis. Manusia ni Allah SWT buat mulia. Walaqad karramna bani Adam. Suci. Suci. Dengan sebab itu kalau kita bersentuh dengan orang kafir pun, mana kita tak perlu basuh tangan, suci. Dia pegang dengan tu. Demon ni pula jawab pula. Dia kata, bukan Nabi saja jadi daripada air maninya. Fir'aun pun jadi daripada apa ni air mani juga, kata dia. Fir'aun, Haman, Namrud apa tu? Lagu mana? Pula. Jadi masing-masing duk jawab gitu hak tu sebenarnya akal saja. Hak dalilnya hak ni, hadisnya hak ni. Hak panjang lagi hak dari segi akal tu, hak ni kata gini, ni kata gini, itu dari segi akal saja. Untuk menguatkan pendapat masing-masing. Kalau nak kira dari segi hadis hak ni, ni cerita hak hadis mula-mula yang kita baca pada malam ni. Ni rekas ni hadis ni. Dalam Tirmizi dia sebut dengan terang, dengan jelas. Siapa orang apa nama ni basuh kain tu, dan kain tu kain siapa? Dalam hadis ni dia sebut iaitu dia basuh kesan janabah dari kainnya, ataupun dia membasuh kainnya. Kain dia tu macam kain dia ni lah, perawi ni Hammam bin Al-Harith. Sebenarnya tidak kain dia. Dalam riwayat Tirmizi disebutkan kain tu kain Aisyah. Dia jadi tetamu pergi ke rumah Aisyah. Aisyah pun bagilah kain selimut. Kain selimut comel lah, kuning, warna kuning, tebal kain selimut. Buih ke dia. Dia aja jadi berikhtilaf. Bila berikhtilaf dia berasa tak sedap lah nak hantar begitu. Dia basuh. Itu cerita. Apabila dia basuh, itulah yang kata hamba perempuan Aisyah tu tengok tu. Dia pun rayak kepada Aisyah. Dalam riwayat Tirmizi dia kata lagu mana? Lima afsada alaina thawbana. Apa dia rosakkan kain kita pula dah. Mana dah basuh pula. Sedangkan saya sendiri ingat molek lagi. Saya gonyahnya air mani. Ni baru tu baik cerita ni. Latar belakang dia hak tu lah.
Jadi makna dia tidak, kadang-kadang kan kain ini, terutama kalau kain baldu ke apa tu, rosak kalau kena kain. Apa ni kalau kena air? Ataupun kalau kulit ke apa ke, kalau kena air boleh jadi rosak. Itulah dia kata lima afsada alaina thawbana. Apa dia rosakkan kain kita dengan cara basuh lagu tu. Jadi maknanya tak payah basuh. Sebab apa tak payah basuh? Yang pertamanya sebab tidak nak semaya dengan kain tu, nak tidur, nak selimut. Jadi maknanya tak perlu basuh. Bagi demo hak kata najis pun dia kata mana sabar, apa dia tak sayang basuh, mungkin tidak nak semaya dengan hak tu. Gitu. Lepas tu kalau ada hak sebut basuh, bagi orang yang kata air mani ni suci pula, ada hak sebut basuh tu lagu mana? Itu untuk lebih bersih, kata dia. Bukan menunjukkan air mani itu najis dah, hanya untuk lebih bersih. Tidak menjejekkan. Dia manusia ni, dia kalau hak orang dia jejek, kalau hak dia sendiri tu dia tidak berapa jejek, kalau hak orang tu dia jejek. Dengan sebab itu ada perbuatan Nabi SAW basuh ataupun isteri dia basuh tu supaya nak ajar kepada orang ramai, supaya tidak menjejekkan, jadi orang jadi kemar, tidaklah jadi lagu tu. Itu tujuan basuh, bukan kerana najis. Seperti hingu lah, sebab kita kata hingu riak kau, kita kata najis kau, tidak najis, bahawa apa yang basuh lah, kalau tidak basuh tu jadi menyebabkan orang jadi jijik gitu. Ni pula gitu. Dia lagi gitu. Cumanya dalam riwayat Sahih Ibnu Khuzaimah ada sebut dengan terang mana Aisyah ni, kalau hak tadi riwayat yang kedua ni, lepas pada tu Nabi SAW semaya, lepas pada dia gonyo air mani daripada kain Rasulullah SAW, lepas tu dia pergi semaya terus. Nabi SAW pergi semaya. Hak tu sudah dijawab dah tadi. Tapi bagaimana nak jawab hak riwayat dalam Sahih Ibnu Khuzaimah yang menyebutkan bahawa Aisyah duduk kutih air mani ketika Nabi SAW sudah semaya, wa huwa yusalli. Bukan fayusalli, tapi wahwa yusalli, ketika Nabi SAW sedang bersembahyang. Hak ni lah demo. Hak kata tidak najis, dia kata jelas hak ni. Kalau hak fak tadi demo boleh takwil, bagaimana hak wahwa yusalli? Aisyah duduk kutih ketika Nabi sedang bersembahyang. Demo dia kata apa kerjaannya duduk kutih, duduk tengah sembahyang ni? Apa kerjaannya? Sembahyang ni perlu perlunya, perlu apa dia? Perlu khusyuk, tidak patut diganggu. Itu pun satu macam gangguan juga tu. Iya, kalau lagu tu takut ada apa-apa masalah riwayat tu. Ada tu kata memang jelas dah tu ketika Nabi SAW sedang bersembahyang. Dah kata dia kalau lah tidak najis tak apa, tunggu lepas sembahyang apa-apanya. Apa duduk kutih-kutih lagu tu? Dia kata tidak, saja tak apa nak kutih. Dan kalau najis tentu Nabi SAW berhenti dah sembahyang. Ini menunjukkan bahawa ketika orang tu duduk sembahyang, kita boleh ulama buat kesimpulan macam-macam lah pula. Kita boleh gosok kau, kebah kau, kalau ada gapo-gapo binatang boleh, tidak kata menghilangkan khusyuk dia tu setara tu. Terutama Nabi SAW ia tidak terganggu dengan benda-benda yang seumpama itu. Jadi Aisyah kutih juga, itu saja. Hubungan suami isteri yang mesra, tidak ada apa. Nabi SAW pun tak ada marah apa pada itu. Tak ada riwayat yang menyebutkan dia apa kutih-kutih kain. Tak ada kata lagu tu. Ini menunjukkan suci. Kalau tidak suci, Aisyah sendiri pun tanya kau, tanya kau, apa semaya tadi sedangkan air mani tu ada saya kutih kau? Tentu kata lagu tu tak ada tanya. Rasulullah kau bila nampak duk kutih-kutih ni, boleh jadi dia teringat, dia berhenti selalu, tapi tak ada menunjukkan tidak najis tetapi suci. Kalau kita perhatikan ada hadis ni, nampaknya ini pendapat anda lah. Orang lain masing-masing pendapat ni. Pendapat andanya air mani ni dia tidak najis, suci. Tapi seperti kata tadi lah, bila kata suci bukan makna boleh makan. Itu suku. Suci dengan arti kalau kena kain atau kalau kena tubuh,
Tak apa kalau tidak basuh. Tak apa. Tetapi lebih baik basuhlah untuk mengelakkan daripada khilaf tu. Itu pun termasuk dalam syubhat juga. Orang panggil syubhat khilaf. Syubhat khilaf. Syubhat ni banyak macam. Ni syubhat hak khilaf. Hak lebih moleknya kita mengelaklah. Kita basuh. Kemudian di sini tengok hadis yang kedua tu, Abu Daud berkata wafaqahu Mughirah wa Abu Ma'syar wa Wasil. Mughirah, Abu Ma'syar dan Wasil serupa dengan Hammad bin Abi Sulaiman dalam meriwayatkan hadis ni. Serupa ni lah, mana kuntu afrukul mani min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayusalli fihi lagut. Sedangkan A'mash telah meriwayatkan hadis ini sama seperti apa yang telah diriwayatkan oleh Hakam, yakni riwayat yang pertama. Hakam meriwayatkan dari Ibrahim, yakni Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai ni dia ada ramai anak murid yang meriwayatkan hadis ini daripada dia, di antaranya Hammad bin Abi Sulaiman. Hammad bin Abi Sulaiman ini tok guru kepada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengaji 18 tahun dengan dia, duduk sekali, tak pisah, tak pergi ke lain selagi tok guru dia tu ada. Lepas pada mati barulah dia pergi ke lain. Ini tok guru dia. Selain daripada Hammad bin Abi Sulaiman ini, Abu Daud kata Mughirah, Abu Ma'syar, Wasil, mereka ni riwayat serupa dengan riwayat Hammad bin Abi Sulaiman dari Ibrahim. Serupa ni lah lafaz dia. Tetapi A'mash ni Sulaiman bin Mihran namanya. Sulaiman bin Mihran, dia ni telah meriwayatkan sama seperti Hakam. Riwayat Hakam sebelum pada ni tak ada sebut fayusalli fihi, itu tak ada sebut. Lepas tu ada sebut cerita awal ni, sedangkan dalam ni tak ada sebut. Itu beza dia. Beza dia duduk situ. Lepas tu hak mana hak betul? Hak mana hak betul? Betul kedua. Sebab apa? Semua ni adalah hufaz belaka, hafiz hadis belaka, dan semuanya meriwayatkan daripada Ibrahim belaka. Boleh jadi Ibrahim pada satu ketika tu cerita lagu ni, satu ketika yang lain cerita lagu ni. Semua kita boleh terima, tak apa. Cuma beza lagi lagu mana? Sini Ibrahim ni dalam riwayat Hammad bin Abi Sulaiman, riwayat yang kedua ni, Ibrahim ambil daripada Aswad ambil daripada Aisyah. Dalam riwayat Hakam itu Ibrahim ambil daripada Hammam bin Al-Harith. Begitu. Dan riwayat Hakam itu lebih panjang, tetapi hak ujung dia tu fayusalli fi itu tak ada. Dalam riwayat Hakam tu tak ada. Itu beza dia. Jadi tujuan qala Abu Daud ini, biasanya Imam Abu Daud nak beri ilmu isnad, ilmu tentang sanad itu kepada kita. Kemudian hadis yang ketiga itu Aisyah basuh mani dari kain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nampak bekas. Tidak kata apabila basuh ni nanti kering dulu baru boleh guna, tidak. Ketika masih basah lagi, bahkan nampak bertumpuk-tumpuk tu pun boleh, tak apa. Dan untuk sah sesuatu ibadat ni tidak kata nanti kena kemah molek, tidak. Walaupun bertumpuk-tumpuk gitu pun tak apa, bertumpuk-tumpuk pun tak apa. Tidak kata jadi kurang ibadat tu, tidak. Kalau lah jadi kurang, tentu Nabi SAW tunggu biar kering dulu kah? Ni tidak. Sembahyang dalam keadaan bertumpuk-tumpuk gitu, tak apa. Cuba dalam riwayat yang ketiga tu ada kataan sikit lah. Cuba kita tengok. Hadatsana Sulaim yakni Ibn Akhdar al-ma'na. Abdullah, Imam Abu Daud ambil daripada Abdullah bin Muhammad An-Nufaili, dia ambil daripada Zuhair. So lagi Muhammad bin Ubaid bin Hisab Al-Basri, dia ambil daripada tu. Qala haddatsana Sulaim
Tok guru kepada dia tu iaitu Sulaim bin Akhdar. Makna riwayat yang dikemukakan oleh Zuhair dengan riwayat Sulaim ini sama makna dia, tetapi lafaz dia tidak sama. Itu makna al-makna. Wal ikhbar fi hadis Sulaim, tetapi lafaz ikhbar ada dalam isnad Sulaim, tidak ada dalam isnad Zuhair, itu pun satu ilmu juga tu. Dalam riwayat Zuhair, jadi mana dia kata qala, kedua mereka berkata. Kedua mereka ni siapa? Zuhair dan Sulaim tu. Amr bin Maimun. Ni kedua mereka ni ambil daripada Amr bin Maimun bin Mihran. Qala sami'tu Sulaiman bin Yasar yaqul sami'tu Aisyah. Jadi qala sami'tu yaqul sami'tu Aisyah. Ni ikhbar begini adalah mengikut isnad Sulaim, bukan mengikut isnad Zuhair. Sebab kalau mengikut isnad Zuhair, riwayat dianya adalah riwayat secara an-anah. Orang panggil riwayat secara an-anah. Ini jelas seperti mana dalam Bukhari, dalam syarah ni pun ada, kata dia dalam Bukhari riwayat Zuhair ni ada. Dia tahaddatsana Amr bin Maimun an Sulaiman bin Yasar an Aisyah al-hadis. Jadi an. Tapi hak sini Imam Abu Dawud kata haddatsana Amr bin Maimun qala sami'tu Sulaiman bin Yasar yaqul sami'tu Aisyah, bukan an. Imam Abu Dawud sebut qala sami'tu ni tentu sekali adalah berdasarkan riwayat Sulaim, bukan riwayat Zuhair. Sebab riwayat Zuhair dalam Bukhari jelas riwayat secara an-anah. Jadi apa tujuan Imam Abu Dawud mari dua? Dia nak ceritanya bahawa Sulaiman bin Yasar ini sabit dia ada dengar daripada Aisyah. Terbukti hal itu. Sebab kalau berdasarkan riwayat Zuhair an Aisyah, kalau riwayat secara an-anah belum tentu lagi perawi di bawah tu dia dah dengar. Misalnya di sini Sulaiman bin Yasar, kalau dia kata an Aisyah, belum tentu dia sendiri berjumpa dengan Aisyah, dia dengar secara langsung, belum tentu lagi. Kalau dengan an, maknanya itu kurang kuat, kurang jelas. Tujuan Imam Abu Dawud mari dua isnad ini, dan dia royak pula hak ada sebut sami'tu ni hak dalam riwayat Sulaim, makna dia nak cerita jelas Sulaiman bin Yasar ni dia dah dengan Aisyah, bukan sekadar dah saja, dia dah dengar secara langsung daripada Aisyah, bukan dia ambil melalui orang lain, tidak. Itu tujuan dia mari dua tu. Nak menguatkan. Takut-takut orang kata Sulaiman bin Yasar ni tak ada dengar daripada Aisyah, dia ambil daripada orang lain. Orang lain itu siapa? Pula timbullah persoalan. Orang lain itu siapa? Kalau selagi tak tahu siapa dia, tergantunglah hadis itu, tergantung. Tetapi kalau macam riwayat Sulaim ni, dia jelas sebut, maka tidak lagi tergantung, jelaslah. Itu tujuannya. Bau lis-sabi yusibu thawb. Ini bab air kencing kanak-kanak kena kain. Tadi air mani, lepas tu air kencing kanak-kanak. Tujuan Imam Abu Dawud buat beberapa tajuk, dia nak cerita benda-benda yang ada khilaf ulama tentang najisnya, tetapi najisnya itu ringan. Tidaklah berat seperti najis-najis lain. Di antaranya ialah air kencing kanak-kanak laki-laki yang kena kain. Ini riwayat daripada Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, anak kepada Abdullah bin Mas'ud, Ubaidullah. Dia ni Ubaidullah ni dia tak ada dengan ayah dia. Dia tak ada dengar apa-apa. Mengikut setengah ulama yang dalam Tirmizi disebutkan dia tak ada dengar daripada ayah dia. Mana ayah dia mati dia kecil lagi, Abdullah bin Mas'ud. Tapi dia ni alim besar, Ubaidullah ni alim besar. Dia tak ada dengan ayah dia. Pasal ayah dia mati, dia masih kecil lagi. Dia ni banyak berguru dengan siapa? Dengan Abdullah bin Abbas. Banyak riwayat dia daripada Abdullah bin Abbas. Ni tidaklah. Seperti mana Ibnu Abbas, dia tak ada dengar daripada Nabi SAW secara langsung. Mengikut ramai ulama mengatakan 4 hadis dia hak dia dengar daripada Nabi SAW secara langsung. Hak lain itu dia ambil daripada orang lain. Tapi dia berguru dengan Sayyidina Umar, tu guru dia. Sayyidina Umar tu orang kuat kan, orang kemah. Jadi ilmu dia kemah juga. Lepas tu sahabat-sahabat ni kalau dia tak dengar sendiri pun daripada Nabi SAW, tak apa, mengikut kaedah ilmu hadisnya tak apa, itu orang panggil mursal sahabi.
mursal sahabi ni makbul. Semua orang terima. Kalau ahli sunnah tak ada masalah, terima belaka. Dia tak kata, dia tak royak siapa dia ambil. Dia ambil daripada siapa dia. Hak sebenarnya siapa dia, hak dengar terus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tak royak lagu tu pun tak apa. Itu berkenaan dengan sahabat. Dia daripada Ummi Qais binti Mihsan. Ummi Qais binti Mihsan buat mari anak orang kecil yang belum lagi makan makanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun riba, letak kata riba. Budak tu pun kencing. Dia pun minta air, lalu merenjiskan. Walam yaghsilhu, dan dia tidak basuh. Hadis ini dan hadis-hadis seumpama ini banyak lagi. Boleh dikatakan kesemuanya menunjukkan begitu belaka. Kesemuanya menunjukkan begitu sahaja. Cumanya Imam Abu Daud buat mari di akhir itu. Dia mari di akhir, tidak akhir benar lah, iaitu Hasan Basri kata al-abwal kulluha sawa'un. Air kencing yang semua serupa ya, tak kira air kencing lelaki, air kencing perempuan. Maknanya kalau macam ni dalam kitab-kitab hadis ni, lagu ni menunjukkan pengarang dia tu. Di sini pengarang kitab kita ni Imam Abu Daud, dia tidak memberi perhatian, tidak menghiraukan sangat kepada pendapat-pendapat orang yang mengatakan tak ada beza tu. Air kencing budak laki-laki ke budak perempuan ke serupa, najis belaka. Atau salah lagi, tak najis belaka, tidak kuat belaka bagi dia tu. Sebab bagi dia hadis yang terangnya sepasal ni ada beza di antara kanak-kanak lelaki dengan kanak-kanak perempuan. Kalau dia mari pun ni kata-kata Hasan, maknanya bagi dia tak kuat lah, bukan hadis. Mari tak ada hadis. Tetapi kata-kata Hasan begitu. Padahal ada juga hadisnya, ataupun hak ni juga Imam Abu Daud nak ceritanya, hak ni juga yang dipakai oleh orang-orang yang mengatakan air kencing kanak-kanak laki-laki dan perempuan ni serupa. Hadis ni sebab sama-sama kita kena ingat Imam Abu Daud tujuan dia nak cerita dalil masing-masing. Kok mana hak zahirnya kita nampak orang yang kata hak tidak najis tu lah kanak-kanak laki-laki yang belum makan apa-apa. Belum makan apa-apa ni, maksud belum makan apa-apa ni mana pada umur dia tu menyusu lah, selain daripada susu ibu dia. Lepas tu kalau hak makan ubat tu tak kira tu sakit, tu orang tak kira tu. Ataupun ketika dia ditahnik nak cukur, kalau misalnya kita kata dibubuh buah tamar sikit dalam mulut dia, tu tak kira hak tu. Ni kira makan sebagai makanan yang mengenyangkan. Itu yang dikira dalam masa tadi, dalam tempoh tadi 2 tahun kalau kita kata, dalam tempoh tadi yang mengenyangkan dimakan oleh dia ialah susu ibu. Lepas tu air, lagu mana air? Air pun tak termasuk juga. Tak kira. Tidak, hak kata makan ni makanan yang berat lah, yang mengenyangkan. Supaya gandum ke, suji ke kita kata, ataupun lain-lain lagi lah makanan. Pisang ke kita kata, lagu tu. Air tak kira. Ada juga ulama yang mengatakan tidak makan selain daripada susu ni tak akan belakang siapa ke air. Tapi pendapat itu tidak kuat. Hak kuatnya sebagai makanan yang mengenyangkan. Begitu. Air tak kira. Air tu dia kira sebuah ubat jugalah. Sebuah ubat. Begitu juga kalau tengah-tengah sakit tu makan madu ke misalnya, tak kira tu. Itu tidak membatalkan lah. Tidak membatalkan. Maknanya hukum dia tu tetap dia ni dikira sebagai kanak-kanak yang belum makan apa-apa makanan yang lain selain daripada ibu dia.
Sini dia sebut juga, ma 'adal laban alladhi yartadi'uhu wat tamr alladhi yuhannaku bihi wal 'asal alladhi yul'aqu bihi lil mudawat wa ghairiha. Selain daripada tu, tak kira buah tamar hak tahnik, tak kira menisam madu yang dibubuh dalam mulut budak tu untuk berubat, ataupun selain daripada berubat dengan maksud lain. Jadi maksud di sini yang mana tidak dijadikan sebagai makanan mengenyangkan bagi dia, selain daripada susu tak ada. Secara berasingan tak ada, alal istiqlal. Ini Hafiz Ibn Hajar menukilkan daripada Imam Nawawi yang mengatakan begitu. Kemudian dia kata, wa yahtamil annaha, boleh jadi juga dia ni Ummu Qais binti Mihsan ni bawa anak dia tu pada ketika baru beranak. Baru beranak. Jadi sebab setengah orang tu dia kata belum makan apa-apa, belum makan apa-apa, hak tu yang dimaksudkan, hak boleh renjiskan begitu saja air kencing dia tu. Jadi kalau hak sudah makan dah, enggak, dia muskil lah. Kalau lah budak ni sudah besar dah, tentunya makan dah apa-apa. Sebab dia faham makan ni langsung tak makan benda lain. Jadi dia buat andaian, dia kata boleh jadi dia begini untuk Nabi SAW tahnik. Yang ni baru beranak buat pergi. Tetapi ulama lain bantah dia, tak kena. Dia nak pergi lagu mana kalau dia baru beranak, nak berjalan pun tak boleh dia. Sebab tu tak kena kalau kata hak makan tidak makan selain daripada susu ibu tu, tidak makan selain daripada susu ibu tu segala-galanya. Itu maksudnya tidak makan, tak kena. Orang yang kata begitu dia keliru saat ni lah. Sebab dia kata tidak makan apa-apa. Boleh jadi dia buat begitu untuk maksud Nabi SAW nak tahnik baru beranak. Tetapi ulama lain bantah, dia kata itu tak boleh jadi. Dia kata sebab apa? Sebab dia bawa pergi sendiri. Mana dia gagah dah tu. Dah biasanya orang tahnik tu tidak tu baru beranak tu tahnik selalu. Beberapa hari selepas tu. Gitu. Lepas tu tak apalah. Hendaknya di sini kanak-kanak laki-laki yang tidak makan apa-apa makanan. Tapi kalau kanak-kanak perempuan walaupun tidak makan supon ni juga kena basuh. Ini mengikut orang yang mengatakan beza tu. Berdasarkan hadis ini. Ada juga yang mengatakan tak kena basuh kedua, pada renjis kedua. Ada juga orang kata lagu tu. Tapi hal tu tak kuat mana. Ada yang mengatakan seperti Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, dia banyak serupa dulu tu. Dia kata tak, kena basuh belakang. Kena basuh belakang. Tak padan renjis. Kanak-kanak laki-laki pun belum makan apa-apa pun tak padan, dia kena basuh. Lepas tu dalam hadis ni sebut renjis, dia kata tidak. Fanadhahu ni, nadhaha dalam bahasa Arab ada banyak makna. Di antara makna dia basuh. Cuma tidak basuh kuat cara bergoma benar, tidaklah setara tu. Basuh juga tu. Lepas tu walam yaghsilhu ni jelas ni menunjukkan tidak basuh. Kalau nadhahu tu makna basuh, dah apa makna walam yaghsilhu? Jadi setengah ulama dia bahas-bahas, dia kata walam yaghsilhu ni adalah termasuk dalam mudraj. Maknanya ini termasuk dalam hadis mudraj minar rawi. Ni walam yaghsilhu ni bukan kata-kata Ummi Qais binti Mihsan, tetapi ini adalah kata-kata Ibnu Syihab Az-Zuhri. Dia buat gitu. Jadi dia faham fanadhahu renjis tu tidak basuh lah, sebab dia ambil hak renjis tu. Bila renjis tidak basuh lah. Dia pun kata walam yaghsilhu. Ini macam mentafsirkan makna nadhahu, tapi tafsiran ini mengikut tafsiran dia. Dan dia faham nadhaha itu dengan makna renjis. Tafsiran dia tidak mesti betul lagi, teman-teman kata. Sebab kita tengok kepada bahasa hak asal, nadhaha itu banyak makna, bukan? Kata dia. Kalau tak ada walam yaghsilhu, semata-mata ada fanadhahu, boleh jadi dengan makna basuh. Walam yaghsilhu ini tambahan Ibnu Syihab untuk menjelaskan makna nadhahu. Penjelasan dia itu tidak mesti betul lagi, kata dia. Ini pendapat orang kemudian, bukan hak sahabat tu sendiri. Tengok Ummu Qais tu sendiri, tengok Nabi SAW tidak basuh, renjis saja, tak jelas gitu, tak jelas. Kot tu dia ambil daripada hadis ni juga. Cuma basuh dia tu basuh ringan lah, kita kata. Tidak kata basuh cara bergoma benar, basuh ringan. Bukan dengan nadhaha dengan makna renjis.
Adapun orang yang kata nadhaha dengan makna renjis, dia ambil riwayat yang lain, rasyahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam rash ni renjis. Jadi nadhaha ni lebih dekat dengan makna rash itu, bukan lebih dekat dengan makna ghasl, basuh. Tidak. Dia pakai kod tu. Macam mana kamu nak kata nadhaha ni dengan makna basuh, sedangkan rash dalam riwayat yang lain tempat nadhaha ni dia sebut rash itu jelas bukan dengan makna basuh tapi dengan makna renjis. Sebab itu kita pakai nadhaha ni dengan makna renjis, bukan dengan makna basuh. Dan ni pula kata kalau nak kira tengok riwayat lain, kamu boleh buat mari rash itu ada juga riwayat yang menyebutkan ghasalah, basuh. Kita pegang hak tu kata dia. Kita pegang hak tu. Sebab apa? Dia kata sebab air kencing ni hak umumnya tak boleh. Nabi SAW suruh beringat orang kena azab kubur benar. Pasal apa? Kena air, tak cara ke air kencing. Walaupun orang ada berani kata itu air kencing siapa dia? Air kencing orang besar tu, bukan budak. Hak budak ni hukum dia seperti yang kita tengok sini. Dia kata tak. Dia kata tidak. Lepas tu air kencing tu apa ni? Dalam hadis tu dia sebut dia tidak jaga diri dia tu daripada air kencing. Dia tak sebut air kencing budak, air kencing ke apa. Lepas tu air kencing setara mana? Ngecik kau boleh jadi ngecik sikit juga kalau nak kira. Orang tua pun dah sikit. Setara tu pun kena azab kubur dah kata dia. Maknanya air kencing tu najis. Tak kira air kencing siapa pun berat, kita kena berhati-hati. Dia jadikan hadis itu sebagai asas. Hadis itu sebagai asas dalam bab air kencing, bukan hak ni sebagai asas. Jadi hak ni tak erat nak lawan dengan hak tu kata dia. Apabila bertembung dengan hak tu, kita kena utamakan hak ni. Tak jelas, kita kena utamakan itu kaedah dia aja. Orang-orang hak kata air kencing budak ni lelaki ni beza daripada hak lain, dia utamakan hadis ini. Hak tu maksud air kencing tu air kencing lain, bukan air kencing ni. Air kencing ni kalau banyak, bukan dia ngecik ni banyak ni air kencing. Setara tu pun nadhaha, dia sebut nadhaha. Dan betul kata kita tak seterima nadhaha tu dengan makna renjis. Itulah cara best. Sebab tu Imam Abu Daud buat mari hadis hak ni. Dia tahu dah orang hak kata kena basuh tu, air kencing tu najis, walaupun air kencing budak yang belum makan apa-apa pun, dia pakai hadis ni juga, nadhaha ni dengan makna basuh. Serupa dengan riwayat yang lain yang sebutkan basuh, ghasalah, sebut ghasalah, bukan rasyah, bukan rasyah. Jadi dia mereka ni berpendapat kalau ada riwayat rasyah, boleh jadi riwayat itu riwayat bil makna, kerana hak asal dia nadhaha. Dia pun faham nadhaha ni salah satu makna dia rasyah, dia pun bubur rasyah. Tapi bagaimana tak sesuai pula dengan ghasalah? Ada riwayat yang sebut ghasalah dengan makna basuh. Cuma dia sebut walam yaghsilhu ghuslan atau walam yaghsilhu ghaslan. Dia sebut ghaslan belakang itu apa ni, kalau kita dari segi nahwunya maknanya maf'ul mutlaq. Sebut maf'ul mutlaq tu nak menunjukkan tidak basuh cara beragama, bukan makna nak menafikan basuh. Dalam Bukhari ke apa ada sebut basuh tu, cuma tidak basuh secara beragama. Dia menafikan basuh agama tu, tidak menafikan asas basuh tu. Dia buat ikut tu. Kemudian bagi orang yang terima apa nama ni, beza kanak-kanak lelaki dengan kanak-kanak perempuan ni air kencing dia, apa sebab yang beza tu? Macam-macam lah pendapatnya. Ada yang kata air kencing kanak-kanak lelaki ni lebih disukai oleh orang ramai, dibawa ke dalam majlis-majlis, lebih disukai. Jadi biasanya orang bawa anak lelaki. Jadi kalau anak lelaki ni mana kena basuh juga, jadi menyusahkan. Sedangkan orang suka bawa anak-anak lelaki, jadi itu jadi menyusahkan. Dengan sebab itu jadi ringan hukum dia tu. Ada yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan kanak-kanak lelaki ni kalau dia kencing, apa saluran dia tu kecil. Bila kecil apa ni, dia tidak banyak lah, tidak luah pergi. Ada pun perempuan ni saluran dia tu lagu lain, jadi lebih banyak. Ada yang kata lagu tu, walaupun kita kata itu tidak berapa kuat, kita kata dah.
Tapi tak apalah, itu di antaranya disebutkan dalam kitab-kitab. Ada juga yang mengatakan kerana mizaj orang perempuan ini, kejadian dia tu, dia jadi lembab dan sejuk. Lembab dan sejuk. Sifat lembab dan sejuk ni dia memang payah kalau hak lembab dan sejuk ni dia payah nak kering. Kalau bau busuk pun lama lah bau busuk dia. Dah lebih kuat bau dia tu. Itu mizaj. Nak kira dari segi mizaj. Yang ni kejadian asal. Ada pun orang lelaki ni mizaj dia panas. Mizaj dia tu panas. Dia tidak lembab. Tetapi kering. Allah SWT buat lagu tu. Lebih cenderung kepada itu. Maknanya kalau dia kencing mudah hilang bau dia. Tidak kuat sangat bau dia. Dia pendapat lagu tu. Tu lebih sedap sikit kita kata. Ada juga yang berpendapat termasuk Imam Syafi'i, termasuk Imam Syafi'i dalam kitab dia kata sebab orang lelaki dijadikan daripada air dan tanah, ada pun orang perempuan dijadikan daripada tulang dan darah. Dia kata lagu tu. Tapi ramai orang tak setuju dengan pendapat dia tu. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab, ramai orang tak setuju dengan pendapat dia. Tapi itulah di antara yang disebut-sebutkan dalam kitab itulah. Dalam kitab pun ada sebut tu, dalam Ibnu Majah pun, Sunan Ibnu Majah pun ada dinukilkan daripada Imam Syafi'i kata lagu tu. Mana orang lelaki mana asal dia tu adalah kita kata jadi daripada air dan tanah. Asal kejadian tu awalnya daripada apa? Daripada darah dan tulang. Pergi kepada tulang rusuk tu lah, pergi situ. Sedangkan waktu tu pun tidak jelas lagi kan. Tapi itu semua untuk menguatkan saja. Untuk menguatkan saja, bukan dalil. Bukan dalil semua tu. Untuk menguatkan saja. Hak dalilnya hak ni, kita nak baca dalil. Gitulah. Hak lain-lain ni pun nampaknya lah tu juga. Super. Sekatulah. Wallahu a'lam.